Perkara ni berlaku sekitar 2 ke 3 minggu lepas kalau tak silap aku lah. Benda ni nak kata seram, boleh lah. Hai korang, Assalamualaikum, welcome back to Eden Channel. Alright guys, seperti mana yang aku janjikan, 2 ke 3 hari lepas aku nak post dua video dalam masa seminggu. Okay, hari Rabu dan hari Sabtu. So this is it. This first week ni, ni adalah video pertama. Okay, nanti video kedua insyaAllah hari Sabtu nanti. Alright, for the first thing yang aku nak cakap dengan korang, selamat Hari Raya Aidiladha, selamat Hari Raya Korban. Okay, mohon ampun, maaf dipinta. Aku susun 10 jari kalau kau ada buat salah sebelum ni dengan korang. Mana yang korang tak puas hati dengan video aku kan. Macam budak ni buat video macam tak apa-apa kan buat video kan. So aku minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Okay, salam Aidiladha. Alright guys, untuk video kali ini aku nak kongsi dengan korang 2 ke 3 perkara. Okay, dan perkara ini juga berlaku dalam negara kita. Alright, perkara ni berlaku sekitar 2 ke 3 minggu lepas kalau tak silap aku lah. Alright, sebelum kita mula, untuk aku cerita, benda ni nak kata seram, boleh lah. Okay, jadi sebelum kita mula ni kita baca something dulu. Baca 3 kun dulu, okay, untuk mengelakkan, untuk Allah sentiasa melindungi kita daripada perkara-perkara yang kita tak nampak. Okay guys, seperti mana tadi yang aku cakap dengan korang, okay, perkara ni berlaku 2 minggu lepas. Ada seorang jiran, dia nampak something tau dekat kawasan kediaman dia. Aku rasa korang tahu kot kisah ni. Ini adalah berkaitan dengan kisah penyihir yang kantoi tu. Okay, aku pun tak sangka dia buat benda tu. Tapi kita ceritalah dulu. Alright, benda ni berlaku dekat Penang, dekat Pulau Pinang, dekat Georgetown something, Bukit Gambir macam tu lah. Alright, pada malam kejadian, jiran ada nampak something tau dekat rumah suspek ni. Okay, dia menyalakan api untuk buat satu ritual sihir. Okay, sebenarnya mengikut jiran-jiran dekat situ, dah banyak hari dah, dah banyak malam dah yang diorang nampak suspek ni dia buat ritual ni. Okay, tapi diorang tak report apa-apa, diorang tak syak apa-apa lagi. Cumanya bila benda tu dah berlarutan tau, 3-4 hari mungkin benda tu jadi orang macam tak puas hati tau. Benda kan terbakar. So jiran dia ni decide, benda ni berlaku dekat apartmen tau. Jiran dia ni decide untuk call pihak bomba. Risau ada kebakaran dekat rumah jiran. Pada awal ni jiran dia tak tahu yang itu adalah ritual sihir. Tapi dia ambil langkah berjaga-jaga dan dia call bomba lah. Setibanya bomba di tempat kejadian, bomba naiklah dekat tingkat 31 ni tau. Dia naik, dia pergilah check dekat tingkat 31, dia tak ada pula kebakaran yang berlaku. Tapi ada orang report kebakaran kan. At last dia nampak macam ada something, asap keluar daripada pintu. Salah seorang penghuni tingkat 31 ni. So dia ketuk, orang tu macam tak buka, macam tak ada respon. So dia buka lah pintu tu guna alat penyelamat bomba. Lepas tu masa masuk tu, suspek ni bagi tahu dekat bomba dia tak buat apa-apa, tak ada kebakaran berlaku, dia cuma just bakar colok je. What? Right, tapi aku dapat info, aku dapat sumber. Suspek ni bukan asal daripada Penang, dia asal daripada Pasimas, Kelantan. Okay, dia berumur 23 tahun. Muda lagi, sangat muda. Okay, dah jadi penyihir. Lepas tu bomba masuk tau, dia masuk dalam rumah suspek ni. Dia check lah satu dan bilik semua kan, orang tamu. Waktu ni lah bomba jumpa banyak gambar, lepas tu darah berlumuran dekat atas lantai, atau ada patung. Okay, adalah yang YouTuber yang macam dia orang describe pasal benda ni. Okay, ni mungkin datang daripada, dia belajar daripada Siam, sebab Kelantan tak jauh kan dengan Thailand, kampung dia kat Kelantan. Jadi mungkin dia belajar daripada bomoh Siam. Lepas tu ada gambar mangsa yang nak disihir. Yang paling bagus dia modern. Bomoh ni, penyihir ni sangat modern. Dia guna printer ya. Okay, kalau dulu kau nak ambil gambar, sekarang tak payah, print je, fax, hantar, print.
Nasib baik tak terbang rupanya tu. Wah ya. Okay, jadi keluarlah gambar yang nak dipisahkan ke, sama ada guna sihir pemisah ke, santau ke. Ada tulis lah dekat atas tu, dekat A4 paper tu yang ada gambar tu, tulis lah separate ke apa benda ke, pisah lah maksudnya. Tak sampai kat situ. Okay, yang paling bagusnya dia post pula. Ada tengok parcel ni, macam bungkusan-bungkusan parcel post ke apa kan, dia akan post benda yang dia dah baca-baca ni, dia dah buat something, dia dah buat ritual sihir dengan perkara-perkara tersebut, patung apa tu, dia akan hantar ke rumah mangsa. Jadinya benda ni macam sangat-sangat, pada aku sangat-sangat menyedihkan lah. Alright. Sebab di zaman moden ni, korang jangan pelik zaman moden ni tak ada perkara-perkara macam tu. Ada. Okay, cumanya kita tak nampak, dan mungkin orang dekat sekeliling kita yang kita kenal tak buat macam tu. Jadi ada benda ni. Okay, dalam zaman sekarang pun ada. Itu the first thing yang aku nak kongsikan dengan korang. Aku harap penyihir ni bertaubatlah kepada Allah. Okay, budak pemuda ni, alright, daripada perbuatan-perbuatan syirik yang telah dia lakukan. The second thing aku nak kongsi dengan korang adalah berkaitan dengan kisah tadi juga, tapi part lain. Okay, dalam satu surah dalam Al-Quran, Allah ada berfirman dalam surah Taha ayat 69, dan maksud dia, aku adalah cari apa dia punya tafsir maksud dia ni. Okay, maksudnya setiap penyihir ni tak akan senanglah hidup dia walau di mana pun penyihir ni berada. Itu adalah tafsir surah Taha ayat 69. Okay, the third thing adalah, aku nak cerita sikit kisah yang berkaitan dengan tadi juga, tapi kisah ni kisah sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni memang sangat-sangat terkenal. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Perkara ni berlaku setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlaku waktu tu, untuk pengetahuan korang, Anas bin Malik ni diberikan umur yang panjang oleh Allah. Satu hari semasa Rasulullah masih hidup, Rasulullah ada pernah berdoa untuk untuk Anas bin Malik ni supaya dia panjang umur, diberkati anak cucu cicit dia. Jadinya berkat doa Rasulullah tu, umur Anas bin Malik ni panjang. Lebih kurang 100 tahun. Lebih kurang 100 tahun umur Anas bin Malik ni. Sampailah Anas bin Malik ni hidup, sampailah dekat satu zaman ni. Zaman tu diperintah oleh Hajjaj. Ini tabi'in ni, Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj ni Islam, Muslim, right? Tapi pemerintahan dia sangat kejam. Sangat kejam. Padahal waktu tu Islam dah ni tau, dah macam dah menyebar dekat seluruh dunia, hampir seluruh dunia lah. Bunuh penduduk, pulau penduduk dekat kawasan-kawasan yang tak nak sokong dia, yang tak nak ikut. Mungkin kerajaan dia, jadi dipulaukan, dibiarkan. Jadi penduduk ataupun rakyat ni dah macam, diorang dah tak tahu dekat siapa diorang nak mengadu. So diorang pergilah refer dekat Anas bin Malik ni tadi. Sampailah tabi'in ni tadi dekat sahabat Rasulullah, Anas bin Malik. Tabi'in ni pun cakap dekat Anas, bagi tahulah yang Hajjaj ni kejam, dia buat itu, dia buat ini. Dia bunuh orang, dia pulaukan orang. Sedangkan Rasulullah tak pernah ajar perkara-perkara itu dalam Islam. Satu je yang aku rasa macam aku respect lah. Aku teruja bila dengar jawapan Anas bin Malik ni. Anas bin Malik cakap dalam bahasa Arab, iaitu isbiru, yang bermaksud sabar, bersabarlah. Kamu tak akan jumpa, lebih kurang kamu tak akan jumpa satu zaman di mana zaman ke depan sebelum zaman yang kamu jumpa tu akan lebih teruk daripada zaman yang kamu ada sekarang. Maksudnya macam contoh kita hidup zaman, contoh 40 tahun lepas dah teruk lah, tapi selepas 40 tahun zaman sekarang makin teruk daripada 40 tahun lepas. Aku harap korang faham kot apa benda yang aku cuba sampaikan ini. Situasi itulah yang Anas cuba gambarkan. Mungkin Rasulullah SAW ada bagi tahu
dekat Anas bin Malik ni mengenai situasi penduduk akhir zaman yang makin dekat dengan kiamat. Jadi macam itulah situasi dia. Apa yang nak cakap dekat sini, makin hari kita lalui hidup ni takkan ada yang makin indah. Sampai dekat fasa yang kelima nanti dia akan indah lah. Kan kita berada di fasa yang keempat. Kalau korang mendalami bab-bab kiamat, apa tu penduduk, macam mana situasi akhir zaman, korang akan dapat tahu tau. Korang akan dah macam kasih insaf sekejap. Kadang-kadang kan kita ingat perkara-perkara macam ni, kita membuatkan kita rasa insaf tau. Dan kita takut dengan dosa ataupun perkara-perkara yang kita dah buat di masa lalu dalam hidup kita. Jadi samalah dengan situasi dengan pemuda penyihir ni tadi. Okay, kalau korang cakap zaman sekarang ni moden, orang tak buat perkara-perkara macam tu, bohong. Mesti ada punya. Alright, sebab Allah dah bagi tahu. Okay, Rasulullah bagi tahu dekat seorang sahabat, okay, ada 5 fasa yang umat aku akan lalui. Aku tak nak describe pasal benda ni, panjang sangat geram. Okay, ada 5 fasa. Dan sekarang kita berada di fasa yang keempat, cakap juga. So kita sedang berada di ending-ending lah, sama ada zaman kita ataupun zaman anak-anak kita. Wallahu'alam. Okay guys, itu sahaja perkongsian aku untuk kali ini. Alright, aku harap korang tak boring dengan info yang aku sampaikan dekat korang ni. Okay, mana yang tak betul yang aku cakap mengenai isu soal agama tadi, korang boleh komen kat bawah, korang boleh betulkan aku dekat ruangan komen di bawah. Okay, segala salah dan silap baik datang daripada Allah, yang tak betul tu daripada kelemahan aku sendirilah. Okay, aku dah cuba sedikit upaya aku untuk share dengan korang perkara ini, perkara yang baik ni. Okay, jadi aku harap video ni bermanfaat untuk korang. By the way guys, selamat Hari Raya Aidiladha. Alright, bukan Aidilfitri ya. Aidilfitri dah lama dah berlalu. Walaupun kita tak rasa macam mana raya dia kan sebab COVID-19 ni, tapi tak apalah. Okay, bangun macam biasa pagi, sembahyang raya kat rumah. Kalau tak boleh pergi solat dekat masjid ataupun surau, sembahyang kat rumah macam biasalah. Alright guys, stay safe. Sehingga kita berjumpa lagi untuk next video. Alright, aku harap korang tak jemu dengan aku punya video ni. Bantu aku untuk subscribe, like, komen dan share. And the last one, tekan button loceng di bawah supaya korang tak terlepas untuk dapat apa-apa video yang latest daripada channel aku. Dengan itu, aku Aidil. Assalamualaikum.